Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan terus berbicara membuat analisa berkaitan dengan kenaikan kos sara hidup, berkaitan dengan potensi inflasi yang akan terus meningkat dan juga bagaimana kerajaan perlu menangani segala permasalahan di lapangan, terutamanya di kalangan pengeluar, penternak dan juga penanam peladang misalnya, berkaitan dengan kos input mereka yang terus tinggi. Walaupun beberapa langkah segera sudah pun diambil seperti pemansuhan permit import untuk produk makanan tertentu, begitu juga melarang mengeksport ayam segar ke luar negara bermula Jun ini selama sebulan. Begitu juga beberapa insentif lagi yang diberikan oleh pihak kerajaan seperti subsidi kepada peternak misalnya. Begitu juga untuk memastikan bekalan makanan terus ada di pasaran dan juga berpatutan untuk diperolehi ataupun dibeli oleh rakyat. Tetapi ramai di kalangan penganalisis ekonomi dan juga rakyat di luar sana mengatakan perlu ada langkah-langkah yang lebih berani lagi kerana apa yang kita lalui pada ketika ini dengan pelbagai faktor sama ada yang bersifat domestik ataupun bersifat global, ianya bukan perkara baru. Ianya sudah pun ada indikator ataupun pernah berlaku dalam krisis ekonomi sebelum ini, sama ada pada 1998, pada 2008, 2014 dan yang terkini apabila negara dan juga negara dunia mengalami pandemik COVID-19 dan perubahan cuaca yang terus melanda global dan apa yang berlaku di Ukraine dan juga Rusia menambah perit dalam pemulihan ekonomi dalam era transisi endemik ini. Jadi saya tidak kesorangan kerana pakar ekonomi pembangunan ada bersama dengan saya, Dato' Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga Profesor Ekonomi ataupun Profesor Pelawat di Universiti Malaysia Sarawak. Selamat petang Dr. Madeline, apa khabar? Selamat petang Tuan Haji. Terima kasih kerana topik ini topik favourite saya dan juga topik kegemaran Dr. Madeline. Tetapi saya tidak ingin melihat perkara yang terlampau besar, terlampau akademik, tetapi ingin melihat apa yang wajar kita lakukan sama ada di peringkat kerajaan, di peringkat pihak swasta dan juga masyarakat keseluruhannya. Misalnya dengan langkah penting pemansuhan permit import beberapa produk makanan utama, adakah dan juga beberapa langkah yang diumumkan pada Isnin lalu seperti larangan mengeksport ayam, walaupun kadar sara diri untuk ayam sebenarnya kita sudah mampu memenuhi pasaran tempatan dan boleh mengeksport, tetapi kerajaan mengambil keputusan kita perlu memberikan justifikasi kepada pasaran tempatan dahulu dengan kos dedak yang tinggi dan juga pengeluaran yang terhad, maka ia dilarang untuk dieksport terutamanya ke negara jiran seperti Singapura dan juga Indonesia. Tetapi bagi Dr. Madeline, adakah ia sudah memadai ataupun ia masih ada langkah-langkah lain yang mungkin terlepas pandang oleh pihak kerajaan untuk memastikan kos barangan dapat dikawal, inflasi sentiasa dalam kawalan yang kita lihat sekarang dan mampu dibeli oleh rakyat jelata keseluruhannya? Terima kasih Tuan Haji kerana menjemput saya untuk memberi pandangan. Perlu saya katakan bahawa kerajaan telah pun melakukan apa yang perlu dilakukan, seperti kalau kita lihat untuk mengurus inflasi atau untuk mengurus kenaikan kos sara hidup ni, iaitu peningkatan harga yang mendadak barang khususnya macam tadi disebut ayam dan sebagainya. Biasanya kalau kita dalam bidang ekonomi kita selalu melihat inflasi ini berkait rapat dengan peningkatan harga barangan. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan selalunya ada dua cabang. Satu yang digelar sebagai pendekatan monetary, yang satu lagi digelar sebagai pendekatan fiskal. So isu dia sekarang ialah bagaimana nak mengawal harga atau bagaimana nak menguruskan pendapatan. Jadi isu dia ialah ada tak kerajaan dah melakukan pengawalan harga? Menaikkan pendapatan ni bukan hanya tanggungjawab kerajaan lah tetapi sudah ada diletakkan upah minimum. Yang kedua lagi ialah berkaitan dengan dasar monetary, iaitu meningkatkan kadar bunga supaya penawaran pendapat atau wang dalam pasaran itu dapat dikawal. Jadi kalau ditanya kepada saya, begitu juga tadi ada disebut tentang penghapusan permit, approved permit, AP.
approve permit sudah dihapuskan dan diputuskan, tapi ramai yang kata kenapa baru sekarang aja buat, kenapa selama lama ini tak buat. Okey, tapi itu bukan isunya. Jadi bila nak ditanya, bila Tuan Haji menanya saya sama ada kerajaan telah pun melakukan, bagi saya kerajaan telah pun melakukan apa yang perlu dilakukan, iaitu kalau kita tengok dasar monetary dan dasar fiskal. Tetapi sebenarnya kalau nak ditanya lebih lagi, saya lebih tertarik dengan isu iaitu tak ada disebut, Tuan Haji tidak menyebut, mungkin belum lagi, berkaitan dengan ada orang yang menyebut ada kartel, iaitu penguasaan industri khususnya makanan kita oleh sekumpulan pengusaha. Yang itu yang masih belum lagi dibincangkan dengan lebih mendalam, ya, Tuan Haji. Itu yang boleh saya sebut dulu. Ya, dalam inisiatif yang diangkat oleh pihak kerajaan, oleh jabatan pihak pejabat Perdana Menteri pada isu lalu juga, Perdana Menteri ada mengangkat berkaitan dengan laporan kewujudan kartel yang mengawal harga dan pengeluaran ayam dalam kalangan syarikat besar. Dan beliau menggesa MyCC misalnya, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, menyiasat dan juga melakukan siasatan penuh segera berkaitan dengan dakwaan ini, dan kerajaan akan bertegas untuk mengambil tindakan undang-undang jika ianya berlaku. Tetapi berkaitan dengan kartel, berkaitan dengan monopoli, berkaitan produk makanan sama ada ternakan, berkaitan mengimport barangan makanan dari luar negara dan sebagainya, ianya bukan perkara baru. Tetapi apabila kerajaan membuat keputusan untuk membuka lebih banyak permit import ataupun approve permit ini, adakah kita juga perlu berhati-hati dan juga melihat secara lebih telus, kerana ia melibatkan governance. Kita nak tahu datanya berapa yang wajar diimport, siapa yang mendapat permit import, syarikat mana yang berpusat dari mana datang mendapatkan MP tersebut, dan berapa kapasiti jumlah yang bakal diimport dan sebagainya. Jadi sekali lagi, semuanya bergantung dari sudut ketelusan dan juga accountability bagi pihak kerajaan misalnya, mendedahkan kepada rakyat bahawa ya, kita sudah melakukan, tetapi rakyat ingin tahu siapa yang mendapat permit baru. Adakah ia datang daripada syarikat yang sedia ada tetapi mungkin mendaftarkan syarikat baru A, B, C dan D dan memohon kepada kerajaan, dan akhirnya ini satu keluarga yang sama. Jadi pandangan Dr. Madeleine. Saya sangat setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Tuan Haji. Sebenarnya saya juga ahli Komisen MYCC yang disebut tadi. So sebenarnya, tapi saya bukan bercakap sebagai ahli MYCC. Tetapi sememangnya apabila kita lihat kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang mengatakan, berdasarkan laporan MYCC mengatakan bahawa ada kajian yang akan dilakukan. Sebenarnya ada market study atau yang akan dilakukan, market review yang telah dilakukan. Jadi buat masa sekarang yang ketara ialah, saya suka bila Tuan Haji sebut tadi, data. Kita sebenarnya tidak mempunyai data yang lengkap, bukan saja tentang AP, tentang struktur. Ambil ayam aja lah, ya, broiler market tu. Kita tidak tahu sebenarnya siapa. Contohlah saya ambil, kalau dalam ekonomi ini, kita perlu mengetahui struktur pasaran. Siapa yang menguasai, walaupun ada kajian yang dilakukan terhadap market concentration. Dalam syarikat mana? Kita cuma boleh melakukannya hanya bila kita tahu data yang mencukupi. Tapi saya rasa kerajaan ketika ini memang sudah berusaha sedaya upaya untuk mengumpul data yang lengkap. Tapi jadi bermaknanya sebelum isu ini berlaku, maknanya datanya agak tidak, saya rasa sukar diperolehi. Sebab data sangat penting untuk kita ketahui siapa yang dapat AP tu. Okey, begitu juga siapa yang menguasai pasaran dari segi mana-mana sektor lah ataupun subsektor. Jadi kajian-kajian sebegini sangat penting. Satu, untuk pengubahan dasar. Kedua ialah untuk, sebab kalau kerajaan melaksanakan dasar baru lah, for example, nak memberi subsidi kepada siapa dia nak beri, penternak yang mana. Kalau kita kata, kalau kita tengok struktur pasaran untuk industri ayam saja, ya ampun, sangat kompleks. So jadi maknanya saya sangat bersetuju isu governance, maknanya perlu ada keterbukaan supaya
kita melihat pasaran kita lebih terbuka, rakyat pun tidaklah senang menuding jari mengatakan bahawa yang ini, yang itu yang menguasai pasaran. Dan tahulah di Malaysia, dia nanti dikaitkan dengan etnik lah, dia dikaitkan dengan syarikat-syarikat tertentu lah. Jadi kita rasa data yang telus, data yang tepat perlu ada. So itu penting sangat. Saya sangat setuju dengan Tuan Haji. Berkaitan dengan kenaikan kos barangan makanan dengan inflasi yang sedikit meningkat pada ketika ini dan Menteri Kewangan kata kita masih dalam landasan yang betul dan tidak terlampau tinggi berbanding negara-negara lain walaupun kos pengeluaran terpaksa naik akibat daripada supply chain yang diganggu berkaitan dengan kos peningkatan harga minyak dunia dan juga kekurangan pekerja yang tidak boleh dimasukkan oleh pekerja asing di dalam negara kita. Tak apalah. Tetapi bagi rakyat, mereka mahukan barangan yang berpatutan. Mereka boleh beli barangan makanan di atas rak dan harga yang berpatutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka mempunyai pendapatan yang selesa. Tetapi dalam perimbangan ini, di mana keutamaan kerajaan untuk memastikan rakyat jaga perut mereka, dapat menjaga perut mereka dan keluarga mereka, dalam masa yang sama, kita tidak akan terjebak dengan satu lagi krisis. Betul. Tuan Haji, kalau kita tengok tadi saya katakan kalau kita tengok dasar dia ada dua cara dia yang sering digunakan. Satu, tingkatkan pendapatan supaya dia boleh mempunyai pendapatan yang tinggi. Tapi ini memerlukan pertumbuhan makro, ekonomi makro kita. Dia kena bertumbuh dengan pesat. Kena wujudkan banyak peluang pekerjaan. Itu penting untuk meningkatkan pendapatan. Sebab bukannya macam kita boleh kata, boleh tak you tingkatkan pendapatan sewenang-wenangnya. Dia tidak semudah itu. Yang satu lagi ialah untuk mengawal harga barang. Yang itu kerajaan mungkin boleh lakukan lebih mudah dalam jangka pendek. Tapi bila kita pergi ke lapangan, macam semalam saya pergi ke kawasan PPR untuk buat sedikit kajian saya tanya makcik tu, dia mengeluh panjang. Dia kata harga ayam, dia jual nasi lemak. So, kos pengeluaran tu terpaksa dia kata sama ada saya kena keluarkan, saya kena jual ayam yang lebih kecil ataupun dia kata kalau saya jual kekal begitu, harga tu kena meningkat. Tapi dia kata kawasan yang tempat saya menjual ini, orang tidak mampu untuk membeli ayam. So, satu ketul ayam harga RM7. So, jadi di sini pentingnya kalau saya lah bagi saya, keutamaan ialah pertumbuhan ekonomi itu. Maknanya usaha perlu dilakukan oleh kerajaan. Ini yang kerajaan perlu lakukan iaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sepesat-pesatnya kurangkan harga barang tu dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dengan tadi disebut harga wajar, itu boleh kita lah. Dia ada ceiling price. Tapi bila kita letak ceiling price, kerajaan meletakkan harga had minimum, harga contoh ayam dia letakkan harga, mengamuk pula pengusaha. Jadi memang benda ini satu dilema yang cukup ni. Itu yang kadang-kadang kita khawatir Yang penting rakyat kena faham. Kita tak mahu bila rakyat tak faham, dia ingat ini sengaja je dia kata, maka nanti ada orang yang pergi ke go to the street, memberontak dan sebagainya. Itu yang kita tidak mahu. Jadi kita nak supaya rakyat faham bahawa benda ini tidak semudah seperti yang kita faham. Sebab inflasi ni satu, dia melibatkan dasar yang lebih besar, makroekonomi, dan di peringkat yang bawah sekali ialah di peringkat kita sebagai individu. Apa yang boleh kita lakukan? Tapi bila kita sebut macam tu, dia kata you senang lah bercakap. Dia kata you M40, saya yang B40. Dia kata harga ayam, tengok harga ayam. So jadi sekarang kalau kita tengok Tuan Haji, yang kesan sekali oleh inflasi makanan ialah golongan B40. Sebab peningkatan dia, kalau kita tengok inflasi dia, ialah 11.4% untuk isi rumah dalam golongan B40. Dan ini dikaitkan dengan bahagian kalau kita tengok bagi gaji isi rumah berpendapatan rendah ataupun yang B40 ni, bahagian untuk makanan dan penyangkutan sangat tinggi. Jadi bila harga barangan naik, mereka lah yang paling terkesan oleh kenaikan ini.
Okey, Dr. Madeline, berkaitan dengan kawalan harga shilling itu saya nak ambil contoh yang mungkin doktor boleh bagi sedikit penjelasan lagi. Kalau kerajaan mengawal dengan sekilo RM8.90 sekarang dan kerajaan menyediakan subsidi kawalan harga keluarga Malaysia bernilai lebih 700 juta sejak 5 Februari lalu, hanya 50 juta sahaja yang dipohon oleh pengusaha peternak kerana kebanyakan peternak mengatakan tidak adil bagi mereka kerana kos input terlampau tinggi. Harga shilling RM8.90 itu memang mematikan industri peternakan dan mereka mahukan kerajaan melihat harga pasaran lebih adil kepada mereka, dan bagi mereka kelompok B40 ataupun kelompok orang miskin ini perlu ada cara untuk diberikan kupon misalnya, tetapi bagi masyarakat yang lain yang mampu biarkan harga pasaran ditentukan. Adakah itu juga satu cadangan yang baik? Betul. Sebab kalau kita tengok antara perkara yang drastik yang boleh dilakukan, ada setengah negara itu mereka memang mungkin dia tidak menggunakan kupon. Ada yang dia beri secara terus makanan yang basic ruji. Contohlah, untuk satu isi rumah mungkin dia bagi beras, sebab beras mungkin ayam dan sebagainya. Samalah juga dengan kupon ni. Cuma kupon ni masalahnya kadang-kadang kita tahulah isu kupon ni dia boleh dijual. Ada juga yang sukar untuk pergi ke kedai mendapatkan kupon. Bayangkan di luar bandar di Sabah Sarawak tu, dia nak bawa kupon tu, dan selalunya kupon tu hanya untuk kedai-kedai tertentu pula. Dan ini akan boleh meningkatkan kos. Jadi saya lebih kalau boleh mungkin ini perkara yang agak ni, maknanya selain kupon, berikan langsung dalam masa terdekat ini setiap bulan untuk isi rumah golongan B40 ni, makanan yang basic asas. Ini termasuk ayam lah, protein kan. Itu yang saya nak tekankan. Ya, adakah itu juga kita boleh lihat dalam hal dasar polisi subsidi negara pada ketika ini? Kerana dah lama dah isu subsidi bersasar ini kita bincang, Dr. Madeline. Tetapi kita lihat seolah-olah kita bagi subsidi semua kelompok dan wang negara dibelanjakan daripada harga komoditi yang sedang meningkat sekarang terpaksa menampung kos subsidi yang berbilion ringgit saban hari, saban bulan. Tetapi mungkin inilah masanya kerajaan melihat secara tuntas bagaimana isu subsidi ini boleh sampai kepada kelompok sasar, tetapi dalam masa yang sama kita dapat mengawal harga pasaran dan membantu bagi mereka yang benar-benar menentukan, dan bagi yang mampu biarlah harga pasaran tentukan. Benar. Itu yang option yang seharusnya kita fikirkan. Sebab kalau kita tengok dulu harga minyak lah, minyak untuk contoh yang minyak, penggunaan kenderaan tu, sebenarnya dia menguntungkan mereka yang orang kaya sebab mereka yang kereta besar. So jadi balik kepada yang bersasar tadi, memang kita perlu kita perlu memperhalusi supaya dia tidak berlaku apa yang kita gelar, yang sepatutnya dapat tak dapat, yang sepatutnya tak dapat tiba-tiba dia dapat. Jadi ini yang kita panggil type 1 type 2 error, iaitu orang yang tak sepatutnya dilepas. Kalau dalam tadi saya kata dia tu tak layak menerima, tapi dia yang menerima sebab dia tahu bagaimana nak memohon. Dan sebenarnya mereka yang tak tahu, yang senyap dia duduk kat luar bandar tu ke, makcik-makcik yang lain, dia tak tahu sebenarnya benda tu subsidi tu ada dan sebagainya, maka dia terlepas. Jadi bagi saya, siapa yang dah ada dalam yang telah menerima B40 tu, kita fikirkanlah bagaimana untuk membantu mereka. Biar bukan saja bersasar, tetapi bersasar dengan tepat. Bersasar dengan tepat, itu yang kita tak ada sekarang ni. Okey, akhir sekali Dr. Mac, berkaitan dengan pengeluaran makanan ataupun tahap sara diri SSL, ini kita banyak bincangkan juga. Negara mengimport lebih daripada 60 bilion ke 70 bilion, dan kita sedar itu satu angka yang tidak sihat bagi negara yang mempunyai tanah yang subur, negara hujan panas sepanjang tahun, tak ada masalah dengan 4 musim dan sebagainya, tetapi kita import sampai kecil-kecil benda pun, sayur pun kita import. Hanya yang mampu kita keluarkan yang cukup adalah ayam dan juga telur ayam, itu pun tak cukup pada ketika ini. Tetapi untuk kita belajar ketika krisis ini bahawa SSL ini perlu menjadi agenda utama, dan agro makanan, industri agro makanan tidak boleh dijadikan sebagai satu
industri macam CP-CP, tepi-tepi rumah, kita anggap kalau pergi misi pelaburan, menteri-menteri itu tak mention langsung nak jumpa pelabur-pelabur dalam bidang pertanian ni, seolah-olah Sabah, Sarawak, negeri yang luas tanah ini macam tak ada kewujudan industri agro makanan dan industri agrotani ni. Sama, saya ingat lagi ya, masa saya menjadi pensyarah di UKM dulu, saya ramai pelajar daripada luar negara yang begitu kagum dengan Malaysia ya. So dia kata macam tadilah disebutnya. Tetapi yang mereka agak aneh, dia kata, why are you importing food? You know, kenapa you mengimport makanan sedangkan you tanah, you luas macam Tuan Haji katakan tadi ya. Tetapi kalau kita tengok dasar ekonomi ya, ini yang paradoks dalam ekonomi. Sebab ramai yang ahli ekonomi yang mengatakan satu, enjin pertumbuhan adalah industri ya. So dia kata kalau negara nak maju, ini yang masalah kita ni. Di universiti, di sekolah kita dididik dari peringkat awal bahawa kalau negara nak mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang cepat, untuk melangkah ke satu tahap yang lebih tinggi, kita perlu mempromosikan perindustrian. Sebab industri dilihat sebagai an engine of growth, engine pertumbuhan. Okay. Jadi dalam peralihan ini, kalau kita tengok dasar-dasar 80-an, even zaman Tun Mahathir pun kalau kita lihat ya, kita beralih daripada negara bergantung kepada pertanian, komoditi, sebab kita beralih ke perindustrian. Sebab kita dikatakan nak maju, kita mesti industri. Tapi kita lupa bahawa sebenarnya untuk maju sahaja tidak cukup kalau kita tidak self-sufficient dari segi makanan kita. Yeah. So, jadi kalau kita tengok dasar ekonomi kita pada ketika itu dan juga sekarang lebih bias against pertanian. Ya. So, kita memberi subsidi kepada pertanian sebab apa berlaku? Sebab kita nak supaya adalah orang lagi kekal dalam pertanian. Sebab kalau dibiarkan pasaran untuk supply and demand, saya rasa ramai dah tak ada lagi di sektor pertanian. Semua nak kerja di kilang, semua nak kerja di sektor perkhidmatan. Sebab pertanian itu tidak menarik. So inilah waktu yang terbaik untuk kita mengubah minda persepsi ini. Satu lagi ialah tentang dasar penggantian. Ya. So kita kata lebih murah untuk mengimport daripada kita menghasilkan barangan itu di dalam negara kita. Jadi kita tidak pernah memikirkan bahawa sebenarnya dia tidak perlu hanya diukur berdasarkan wang ringgit saja. Sebab isu security makanan, security yang baru ini dia panggil the new security issue, new risk ini perlu difikirkan dengan lebih mendalam. Bayangkan Tuan Haji, musim hujan lah, tiba-tiba banjir lah di seluruh kawasan yang pengeluar makanan, beras, tak payah jauh lah, makanan, beras ya. Dan mereka ini seperti OPEC, iaitu mereka juga berbentuk kartel. Betul. Tiba-tiba dia kata, kita hadkan pengeluaran beras. Apa akan berlaku pada kita? Boleh bayangkan. Saya tak berani nak memikirkan yang tu. Betul. Sebab benda itu boleh berlaku. Boleh. Sebab dan apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine sekarang betul jelas memberikan indikator sedemikian. Bagi saya, kalau kita tidak berjaga-jaga, berhati-hati berkaitan dengan sektor pertanian kita, sebab sektor pertanian ini sangat penting. Kita sudah beralih, bukan kita saja ya, negara membangun, sudah beralih dari negara dari negara pengekspor pertanian menjadi negara pengimport barangan pertanian. Makanan, especially. Okay. Jadi, peralihan ini sangat bahaya. Okey. Terima kasih Dr. Madeline atas pencerahan dan perkongsian pada malam ini. Menarik untuk kita buat lanjutan perbincangan untuk sesi yang lain pula. Itu tadi Dato' Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga Profesor Kehormat Universiti Malaysia Sarawak. Sekian saja agenda Wani pada malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.